Assalamualaikum, salam sejahtera warga Malaysia. Salam perpaduan Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen dan subscribe. Terima kasih. Malaysia akan berakhir dengan semua bekas Perdana Menteri di penjara Mahathir Ismail Sabri dan Muhyiddin. Masanya akan tiba apabila tiada siapa yang mahu menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Kisah dalam artikel yang diterbitkan oleh Finance Twitter bertarikh 7 Disember 2022 bertajuk RM600 billion COVID Scandal. Muhyiddin and his band of crook could be charged for money laundering and CBT yang boleh menjadi salah satu sebab mengapa ia mungkin berlaku. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin berhadapan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak berhubung skandal 1MDB yang terkenal pada 2015, beliau dipucat. Bagaimanapun bekas timbalan Perdana Menteri itu tidak menentang ketuanya kerana meluat dengan rasuah dan pengubahan wang haram yang melibatkan dana kerajaan One Malaysian Development Berhad. Sebaliknya, Muhyiddin yang haus kuasa melihat peluang. Muhyiddin juga korup seperti Najib. Muhyiddin melihat skandal 1MDB sebagai peluang terbaiknya untuk menjatuhkan dan seterusnya menggantikan bosnya yang dilanda skandal. Jangan silap, dia korup seperti Najib. Lagipun, Muhyiddin sebagai Menteri Pertanian yang meluluskan pinjaman RM250 juta ringgit yang meragukan kepada Menteri Tan Sri Shahrizad Jalil pada 27 Oktober 2006 atas projek yang dipanggil NFC, National Feedlot Corporation, lebih dikenali sebagai skandal Cowgate. Muhyiddin Mahathir Combine. Jika anda percaya Muhyiddin tidak mendapat luka, anda juga harus percaya bahawa Joe Biden masih dara. Muhyiddin fikir beliau boleh dengan mudah menekan Najib untuk meletakkan jawatan, tetapi dia amat terkejut apabila PM dengan beraninya memecatnya. Dia menangis dan berlari kepada bekas PM Mahathir Mohamad yang menyambutnya dengan baik dan bersama-sama mereka melawan Najib dengan bergabung tenaga dengan pembangkang Pakatan Harapan. Perdana Menteri pintu belakang. Apabila Kerajaan Barisan Nasional pimpinan Najib kehilangan kuasa buat kali pertama dalam pilihan raya umum 2018, Muhyiddin sekali lagi melihat peluang keemasannya. Dia akhirnya menjadi Perdana Menteri ke-8 melalui pintu belakang apabila dia dikhianati rakan dan sekutunya menarik balik sokongan kepada Kerajaan Pakatan Harapan dan membentuk rejim Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional yang kalah dan Parti Islam Ekstremis PAS. Parlimen ditutup. Bukan sahaja Muhyiddin adalah Perdana Menteri pintu belakang pertama Malaysia, kesahihannya dipersoal kerana beliau tidak pernah membenarkan Parlimen membentangkan undi percaya. Semasa mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020, beliau tidak mempunyai sekurang-kurangnya 112 ahli parlimen untuk membentuk kerajaan majoriti muda di parlimen yang mempunyai 222 kursi. Beliau menutup parlimen dengan alasan memerangi COVID-19, darurat. Memerintah dengan kuasa mutlak semasa darurat tiada semak dan imbang semasa rejim 17 bulan Muhyiddin. Daripada kekeliruan mengenai peraturan penguncian dan vaksinasi siput kepada pusingan new dalam dasar dan standard berganda dalam menguatkuasakan sekatan kerajaan pintu belakang yang berkuasa melalui pengkhianatan, dan pengkhianatan telah menekan butang yang salah selama berbulan-bulan. 8 pakej ekonomi bernilai 530 bilion, sebanyak 8 pakej ekonomi bernilai RM530 bilion secara keseluruhan diisytiharkan oleh Muhyiddin semasa pandemik, termasuk RM117 bilion untuk melindungi kebajikan, RM163 bilion untuk menyokong perniagaan, RM213 bilion untuk melindungi kebajikan dan perniagaan sokongan, RM9 bilion untuk memerangi COVID-19 dan RM9 bilion untuk memulihkan ekonomi. 4.8% kadar pengangguran, namun kadar pengangguran telah melonjak kepada 4.8%, pelaburan asing langsung asing telah menurun sebanyak 68%, kira-kira 32,000 perniagaan kecil dan sederhana telah ditutup. Fitch Ratings telah menurunkan penarafan kredit Malaysia daripada A kepada BB, B+, dan ekonomi KDNK telah menjunam sebanyak 5.6%,
Pengucupan paling teruk sejak krisis kewangan Asia 1998. Kucing keluar dari beg, lebih penting lagi rakyat tanpa mengira kaum dan agama langsung tidak merasakan sebarang kesan langsung atau kesan ekonomi walaupun menerima berbagai rangsangan. Sama ada PM Muhyiddin telah berbohong melalui giginya atau sejumlah besar uang telah disedut dan dirompak. Kucing itu keluar dari beg selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 selepas pilihan raya umum 2022. Penyelewengan dana. Pada sidang media selepas mempengerusikan Kabinet Khas Kerajaan Perpaduan pada 5 Disember, PM Anwar berkata Kementerian Kewangannya telah memaklumkan bahawa terdapat beberapa pelanggaran melibatkan dana COVID-19. Nampaknya terdapat beberapa perbelanjaan yang meragukan melibatkan RM600 bilion itu. Sudah tentu Muhyiddin telah mendakwa tidak bersalah, mendakwa dia tidak menyalahgunakan kuasa. Tekan butang. Sekarang semua orang tahu bagaimana Muhyiddin suka mengeluarkan ugutan kosong. Dia pernah mengugut rakan tabir UMNO bahawa kerajaan yang rapuh akan mudah tumbang jika dia menekan butang. Hanya untuk berdiam diri apabila gertakan dipanggil. Hari ini dia sekali lagi memainkan versi permainan poker kebudak-budakan dengan Anwar dengan harapan dapat melakukan gertakan. Tetapi PM sedang membodeknya. Muhyiddin Zafrul dan Khairi Jamaluddin. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kini memanggang Muhyiddin Yassin, Zafrul dan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam siasatan penyelewengan RM600 bilion dana kerajaan. Penglibatan Khairi bermakna skandal itu boleh melibatkan perolehan vaksin COVID-19 yang sudah mengundang syak wasangka kerana kurang ketelusan. Tengku Razalik menganggarkan RM234 kos vaksin setiap dos. Pada awal Disember 2020, Khairi menolak dakwaan ahli Parlimen Veteran Tengku Razalik Hamzah bahawa perjanjian vaksin Malaysia dengan Pfizer menelan belanja kerajaan RM3 bilion termasuk 1 bilion untuk pengangkutan dan penyimpanan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ketika itu juga menolak anggaran Razalik bahawa kos setiap dos vaksin itu adalah RM234. Khairi menafikan dakwaan bahawa kerajaan telah menggunakan keseluruhan peruntukan RM3 bilion untuk menampung hanya 20% penduduk telah dinafikan oleh Khairi. Sebaliknya, beliau berkata berdasarkan rundingan semasa kami untuk memperoleh portfolio vaksin, kami masih dalam anggaran RM3 bilion untuk memperoleh dos yang mencukupi untuk menampung 70% daripada populasi kami. Malah Khairi mengesahkan pada November 2020 bahawa vaksin Pfizer yang berharga kurang daripada RM100 setiap dos. Di bawah kemudahan COVAX, Malaysia ditawarkan harga maksimum yang ditetapkan oleh vaksin COVID-19 pada RM87.50 sen setiap satu. Tiba-tiba pada pertengahan Mac 2021, PM Muhyiddin mengumumkan bahawa peruntukan untuk program imunisasi COVID-19 akan dinaikkan daripada RM3 bilion kepada RM5 bilion untuk mencapai status imuniti kumpulan lebih cepat menjelang Disember.